Hai semua, jangan lupa tekan butang like, subscribe dan tekan loceng untuk notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam perkongsian Cikgu Faiz berkenaan dengan ICT. Pada pertemuan yang lepas, saya ada berkongsi cara untuk akses ID Delima di portal Delima. Dan pada pertemuan kali ini, insya-Allah saya akan tunjukkan macam mana menggunakan ID Delima bagi kita akses ke Google Classroom. Saya percaya pada musim PDPR ini bukan sahaja murid-murid, malahan guru-guru juga begitu aktif menggunakan ID Delima, sama ada untuk memberi tugasan di dalam Google Classroom maupun menggunakan platform Google Meet untuk mengajar. Jadi tanpa melengahkan masa, pada kali ini saya akan berkongsi menggunakan peranti telefon. Dengan menggunakan peranti telefon, smartphone, macam mana kita akses ke Google Classroom, terutamanya bagi mereka yang kali pertama untuk akses lah. Pertama sekali kita pergi ke Play Store dan kita buat carian Google Classroom, maka akan terpaparlah ikon seperti di paparan. Macam saya ni, saya dah install, maka dia akan keluar update lah. Tapi kalau untuk anak-anak murid ataupun tuan-tuan yang baru pertama kali install, maka dia akan keluar butang install. Jadi kita install macam biasa, lepas tu akan keluar paparan seperti yang dipaparkan ini, iaitu Google Classroom seperti warna hijau ni. Kita klik dekat ikon tersebut, kemudian bila kita klik pada ikon tersebut, pihak Google ataupun dia akan minta login lah, untuk login. Jadi sebelum kita login, pastikan murid-murid ataupun cikgu-cikgu telah ada ID Delima masing-masing bersama dengan password. ID Delima ni boleh dapatkan dengan guru ICT di sekolah masing-masing. Setiap murid ada daripada tahun 1 sampai tahun 6 kalau sekolah rendah lah. Bila dah keluar paparan ini, kalau kita pertama kali login, dia akan kosong lah. Dia akan kosong. Macam saya ni, saya dah banyak kali login, jadi dia akan keluar banyak lah dia punya account. Untuk pertama kali, klik saja add another account. Nanti sistem akan buat checking. Checking. Dan kalau telefon kita ada lock screen, maka dia akan minta pengesahan lah. Kita akan buka screen sebagai pengesahan. Kemudian dia akan buat checking lagi sekali dan dia akan minta kita sign in. Untuk sign in, pastikan murid-murid ataupun tuan-tuan masukkan ID Delima yang betul. Apa maksud betul? Maksudnya pastikan setiap simbol dimasukkan dengan betul. Contohnya kalau ada tanda sempang, masukkan tanda sempang. Kalau ada noktah, kena noktah lah. Sebab apa? Jika kita salah masukkan simbol ini, maka ID tersebut tidak boleh dikenal pasti. Bila tidak pasti, dia akan bermasalah untuk kita login, untuk log masuk. Pastikan penuh diisi dledu.my. Bila dah confirm ID kita seperti ini contoh lah, contoh ID murid saya yang tunjukkan lah. Kemudian dah confirm ID tu, klik next. Dia akan say hi lah. Kemudian masukkan password. Password ni pun sama juga, pastikan masukkan aksara yang betul lah. Kalau huruf besar, kalau simbol alias ke, simbol X ke, kena betul. Ini contoh sahaja. Kalau nak show password, boleh show password. Kalau tak yakin, kalau rasa yakin, boleh teruskan dengan next. Untuk orang yang pertama kali login ke Google Classroom, dia akan minta pengesahan seperti inilah. Dia akan ada term of service. Jadi kita klik saja I agree.
Lepas klik I agree, maka sistem akan buat double checking. Biasanya dia akan minta kita login lagi sekali. Okey, dia akan buat synchronize sekejap. Okey, sekarang kita dah masuk pada paparan akaun murid tadilah yang saya guna tadi ni. Okey, bagi mereka yang pertama kali masuk ke Google Classroom, paparan dia kosong macam ni lah. Okey, sebab tidak ada kelas lagi. Okey, macam mana kita nak wujudkan kelas? Kita kena join kelas. Dekat mana dekat join? Dekat paparan ada simbol tambah ni. Okey, biasanya cikgu-cikgu yang bina kelas, dia akan sediakan kod kelas untuk invite murid-murid masuk ke kelas. Okey, ada setengah cikgu dia terus invite melalui email. Ada juga cikgu yang bagi kod kelas, jadi murid kena masukkan kod. Jadi untuk perkongsian pada kali ini, saya tunjukkan macam mana murid masukkan nombor kod kelas. Okey, contohnya klik dekat tambah ni. Okey, dia akan keluarlah nama kita, nama murid. Pastikan nama betul lah. Okey, kalau keluar nama orang lain, bermakna akaun tersebut bukan akaun kita. Jadi kita kena log out balik dan cuba login balik menggunakan akaun kita yang betul. Sebab apa? Sebab nanti jika kita login masuk akaun orang lain, seperti mana yang pernah berlaku, anak murid dia login tapi nama dekat atas ni keluar nama ibu bapa mereka. Jadi akan bermasalah untuk log masuk kelas yang dikehendaki. Okey, bila dah keluar macam ni, klik dekat kotak ni, kelas kod. Okey, kelas kod ni masukkan dengan betul lah. Kalau huruf besar, kalau nombor. Sebab jika salah hanya ni, maka akan gagal lah, dan menghadapi masalah untuk masuk ke kelas yang dikehendaki. Okey, ini contoh sekolah saya. Okey, kelas kod dia seperti yang tertera, dan bila kita dah masuk kod ni, maka secara automatik butang join dekat atas ni akan menyala biru, maka kita akan klik join. Bila klik join, dia akan proses loading. Okey, sekarang murid ini telah berada di dalam kelas pengakap SKLEPA 2021. Maksudnya dah berjaya lah. Okey, dah berjaya, murid ini dah berada di dalam kelas yang dia kendaki lah. Okey, kalau murid tu nak masuk kelas tahun 2 ke, akan ada lah tajuk di atas tu. Okey, dan macam mana kita nak tengok assignment? Okey, kita boleh cari dekat bawah ni. Kalau perasan ada stream, ada classwork dan juga people. Stream ni maksudnya apa-apa yang diupdate ataupun apa-apa pemberitahuan oleh guru, dia akan keluar dekat stream. Okey, kalau kita nak tengok tugasan, kita boleh klik dekat classwork, nanti akan keluar senarai tugasan yang diberikan oleh guru lah. Okey, untuk paparan people ni ialah berkenaan dengan siapa yang ada dalam kelas tersebut. Okey, ini contoh saja. Ada teacher, itu admin untuk kelas ni, dan juga rakan-rakan di dalam kelas tersebut lah. Okey, ada 3, stream, classwork dan juga people. Okey, jadi makanya setiap minggu ataupun setiap hari cikgu-cikgu akan update di dalam ni. Murid-murid hanya klik saja, maka paparan akan berada di dalam ni lah. Okey, contohnya classwork. Okey, nak menghantar. Okey, katalah kita dah siap tugasan, kita dah buat tugasan, kita dah ambil video contohnya, maka kita boleh tekan dekat classwork, pergi dekat tugasan ni. Okey, dia akan keluar macam ni. Tekan dekat your work. Okey, ni untuk kita hantar tugasan. Okey, klik dekat your work ni, slide ke atas, maka dia akan keluar add attachment ataupun mark as done. Jadi kalau kita ada video, ada gambar ataupun ada audio nyanyian ke, ada video paparan video, jadi kita klik add attachment. Maksudnya kita nak sisipkan, kita nak lampirkan tugasan kita tadi untuk hantar kepada cikgu. Contoh kita add attachment, jadi dia akan keluar paparan seperti ini. Dia akan tanya benda tu kita simpan dekat mana, dekat dalam Google Drive ke, melalui link ke, ataupun ada dalam telefon kita. Okey, ataupun kita baru nak ambil gambar, boleh tekan take a photo. Maksudnya
Okey, kalau kita nak hantar dokumen boleh juga. Jadi kalau katalah murid ini nak menghantar fail gambar kerja sekolah dia dah siap, jadi klik saja file. Okey, nanti dia akan linkkan dengan galeri. Okey, contoh saya ambil gambar apa contohnya, ini contoh sajalah, ambil satu gambar. Okey, contoh satu dah siap, nanti dia akan loading. Ketika loading ni, kalau boleh jangan sentuh skrin lah, sebab nanti dia akan mengganggu proses untuk dia upload gambar tu. Okey, bila dah siap dia akan keluar macam ni. Jadi kita akan tekan turn in. Okey, tekan turn in bermakna dia akan tanya one attachment will be submit for pengangkat fasa 1. Jadi nak hantar confirm, klik saja turn in. Bila klik turn in bermakna work submitted, maksudnya tugasan kita tadi kita dah hantar kepada cikgu terbabit. Cikgu terbabit. Okey, kalau kata tak jadi, kalau katalah kita nak betulkan balik, jadi klik balik unsubmit, kita tarik balik. Okey, kalau kita rasa macam tak puas hatilah tugasan tadi, macam mana jadi kita tekan balik unsubmit, maksudnya kita tarik balik tugasan tersebut. Kalau tak jadi, kita nak baiki balik tugasan tu. Bila dah baiki balik, dah puas hati, buat langkah yang sama juga, add attachment, turn in. Okey, turn in ini bermaksud kita nak hantar kepada guru. Okey, itu contoh macam mana kita nak hantar lah. Okey, saya back balik. Okey, kalau kata masa nak login tadi ada masalah untuk login, kalau saya, jika bermasalah seperti itu, pastikan tuan-tuan ataupun murid-murid boleh pergi ke bahagian depan telefon, pergi dekat paparan Google ni, pastikan 3 tempat ni di login dengan akaun delima murid tersebut. Kalau in case kata bermasalah untuk masuk Google Classroom, pastikan dekat lambang Google ni dan juga Gmail dan juga Drive ni di log masuk menggunakan ID delima murid tersebut juga. Okey, kalau tak ada masalah untuk login, tak apalah, abaikanlah 3 tempat ni. Tapi kalau ada masalah untuk login, cuba tengok dekat Google dan juga Gmail dan juga Drive ni di login sama dengan ID delima murid tersebut. Okey, saya rasa itu sahaja dulu perkongsian saya berkenaan dengan log masuk menggunakan ID delima ke Google Classroom. Saya harap perkongsian saya pada kali ini dapat memberi manfaat kepada semua, dan walaupun secara ringkas saja, saya harap ia sangat bermanfaat dan menjadi ilmu yang baru kepada anak-anak murid serta sidang penonton sekalian. Sekian saja dulu pada Cikgu Faiz. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada perkongsian yang lain pada masa yang akan datang, InsyaAllah. Sekian, terima kasih.